Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat dan selamat minum petang. Hari ini anda makan kuih apa saya pun tak tahu. Saya makan roti saja saudara. Datuk, saya tengah buat live ni Datuk. Sebentar lagi saya call balik. Terima kasih. Saudara Meluk, how are you May? Saudara Khair Anwar, saudara Puan Hajah Zaleha Abu Bakar, apa khabar Hajah? Begitu juga saudara Madam K, saudara Nazar K, saudara Roziah, saudara Zahran, saudara Nazar K, saudara Puan Tija, apa khabar? Saudara Ismail Iman, Harry, Muhammad Yusuf Yahya. Begitu juga dengan Faizal Acoy, apa khabar saudara Faizal? Saudara Adam Jebat, selamat petang. Terima kasih, salam Adam Jebat. Pak Hasan, Puan Kalsum, juga ada Nana Razali. Ni orang Penang lah kalau Nana Razali ni ya. Saudara G-Jack katanya. Saudara Ganimat, saudara Abdul Hamid, saudara Mustafa Hamid. Begitu juga saudara Puan Asmah Burhan daripada Miri, Sarawak. Sarawak hujan tak? Nak tanya tu je saudara Konish Cuk. Saudara Nizam Izam, apa khabar? Selamat petang Sabtu. Selamat berhaiti petang ni katanya. Cerita best sembang semalam. Ya saudara. Semalam punya cerita. Ya Puan Khatijah, Saudara Samsudin Norman. Itu juga Papa Reformasi. Saya cerita sambungan daripada Khamis. Sebab hari Jumaat saya tak dapat bersiaran. Kerana selalunya hari Jumaat tu saya lepas solat Jumaat makan tengah hari bersama dengan Muhammad Tengku Razali dan ramai kawan-kawan semua. Juga saudara Tang Nahar Aziz, saudara Liu Ahmad, begitu juga saudara Mak Yazid, saudara Puan Azizah, Mak Su BM, saudara Said bin Yahya, saudara Rashid Mustafa, saudara Puan Asmah Burhan. Hujan? Tak hujan ke? Tak hujan tu. Ilyas Patih, apa khabar? Papa Reformasi, terima kasih. Banyakkan rehat dan jaga kesihatan. Terima kasih atas peringatan ya Puan Kalsum. Saudara Ino, Jonet Hamzah, begitu juga $1 Million Attitude. Ya saudara Cik Sazali. Hangat-hangat ni. Okey ke hari ni? Alhamdulillah. Saya sejuk sebab hujan, sebab dia pakai jaket. Ya saudara Hashim Hassan, saudara Bahari Osman, saudara Zaini Ahmad. Tidak lupa saudara Sally, apa khabar? Pilih warga AV penyokong Tegar UMNO. Hai. Saudara Muhammad Husni Hassan, Puan Nurliza, saudara Hamzah Husin. Juga dengan Puan Khatijah, saudara M. Jamil, Wans, Muhammad Zulkifli bin Yaakob, saudara Rosli Bid, Papa Reformasi. Ada beri panah dari UMNO HQ, itu malam nanti. Siang ni kita cerita kenangan silam saudara. Saudara Mustafa Metkun, Una Selawan, saudara Rubidin, apa khabar Bi? Doa saya anda sihat bahagia bersama family. Saudara Abang Naha, apa khabar? Saudara Hizam Zaid, saudara Tembikai Laci, ya. Saudara Muhammad, saudara Mael Syamsuddin. Itu juga dengan Muhaiza, Syida Osman, Razali Stapa, Wak Serun, Serak Yahya, Aziz White, Syida Usman, Siti Rohani, Majitun Nuriah. Aduhai, kalau saya nak santun satu persatu tak habis pencerahan saya malam ni. Kita menyambung balik cerita hari Khamis lepas saudara. Cerita menyambung hari Khamis lepas, bagaimana musim pilihan raya 1990 wujudnya Parti Umat Melayu, Ummah, Perpaduan Ummah yang dipimpin oleh Tengku Razali Hamzah. Ini kita mengenang masa silam 1996. Lebih kurang dalam 27 tahun yang lalu saudara. Mungkin anda yang berusia dalam 20-an, mungkin waktu itu anda kecil lagi saudara. Cuma petang ni saya bila tengok hari hujan, saya sekali lagi saya mengingatkan anda, musim-musim begini teringat zaman saya susah dulu saudara. Waktu ibu saya menoreh getah. Kalau musim hujan ini musim yang orang kata tak ada apa-apalah. Tidak ada apa-apa bekalan untuk dimakan, wang tak cukup. Saudara Pak Baib, zaman susah. Sebab tu saya selalu mengingatkan anak-anak saya, berhati-hati, berjimat cermat, jangan berbelanja. Sebab zaman saya dulu susah saudara. Nak dapat duit 10 sen dalam poket pun seksa. Apatah lagi kalau ada wang RM1. Sekarang RM1 tak boleh beli apa pun.
Air kosong pun kalau kedai mamak 60 sen. Dah mahal barang semuanya. Saudara Yusuf Majid, selamat petang. Hari ini saya mengharapkan agar anak-anak saya sentiasa insaf bahawa anda bukan lahir dari sebuah keluarga yang kaya raya. Moyang saya kaya raya, nenek moyang kaya raya, tergadai harta benda. Akibat sengketa sesama kita, cinta lenyap ditelan zaman. Itu adalah sebahagian daripada lagu warisan. Apabila anak kecil bermain api, terbakar hatinya yang sepi. Air mata darah bercampur keringat, bumi dipijak milik orang. Itu perlu diingatkan saya. Anak kecil main api, terbakar hatinya yang sepi. Air mata darah bercampur keringat, bumi dipijak milik orang. Ini yang akan kita alami saudara kalau kita tak berhati-hati. Sebab nenek moyang kaya raya, tergadai seluruh harta benda. Akibat sengketa sesamalah kita, cinta lenyap di arus zaman. Akhirnya perpaduan kita, ukhuwah sama kita hilang saudara. Ini yang menyedihkan saya bila saya tiap-tiap kali bila saya mengalunkan lagu warisan ini saudara. Saya rasa pilulah hati ini. Itu keadaannya saudara. Saudara Papa Roman Wasi, betul begitulah katanya ya. Zaman nenek moyang dulu kaya raya. Saudara Abdul Halim, masih banyak tidak boleh nampak bahawa Perikatan Nasional. Saudara, cerita politik malam saudara. Saudara Adnan Makno, apa cerita ni dengan KJ Dano? Malam nanti saya akan ulas. Saya akan mengulas sehabis mungkin segala cerita latar belakang dulu dan sebagainya. Itu segmen politik. Saat ini kita mengenang kisah masa silam. Memang ada cerita politiknya saudara, tetapi yang telah pun berlalu yang harus kita jadikan tauladan. Jangan kita ambil cerita yang masa silam itu hanya sekadar penceritaan saja. Apa yang saya lakukan saban hari bercerita dengan anda supaya paling tidak untuk menyuntik sedikit kesedaran, sedikit pengetahuan. Dan ini adalah pencerita yang tidak terdapat dalam buku-buku sejarah. Itu saja. Saudara Siti Khatijah Akmal, Siti Khatijah Kamal kata lagu Berido Tatanegara dulu memang begitulah. Cik Rani, Zamri, Serai, Saudara Nur Aisyah, Saudara Azli, Saudara Ma'al Samsudin. Baik saudara, kita mengimbau kembali zaman silam. Pada 1992 saudara, pada tahun 1990 negara kita mengalami pilihan raya umum. Waktu itu berlaku perpecahan begitu ketara sangat. Kerana ketika itu UMNO terbelah bagi dua. Satu kumpulan mengikut yang bawa Mulia Tengku Razali Hamzah, setengah kumpulan lagi kekal bersama Dr. Mahathir yang mewujudkan UMNO baru. Tengku Razali mentadbir Parti Semangat 46 dan beliau menubuhkan Angkatan Perpaduan Ummah. Saudara, memang hebat waktu itu. Tahun 1990, Angkatan Perpaduan Ummah yang dipimpin oleh Datuk Tengku Razali Hamzah mempunyai begitu ramai pengikut dan dia disokong oleh almarhum Tengku Abdul Rahman, oleh almarhum Tun Hussein On, oleh almarhum Datuk Arun Idris dan Tun Musa Hitam. Artinya saudara, pemimpin yang hebat-hebat itu berada di luar UMNO dan bersama dengan Angkatan Perpaduan Ummah. Angkatan Perpaduan Ummah itu termasuklah daripada Parti PAS. Waktu itu pimpinan Ustaz Fadzil Noor masa itu saudara. DAP dipimpin oleh Lim Kit Siang. Dan daripada Sabah tiba-tiba saja PBS, Parti Bumi Putera Sabah tak silap saya, PBS dipimpin oleh Joseph Pairing Ketingan juga menyertai Angkatan Perpaduan Ummah. Saudara, hampir saja UMNO Barisan Nasional tumbang waktu itu saudara. Begitu kuatnya pengaruhnya. Kerana saya melihat bahawa rakyat mahu melihat parti yang wujud ini benar-benar memperjuangkan soal mereka. Hampir-hampir saja Barisan Nasional tumbang waktu itu saudara, 1990.
Dan sesuatu benda yang bila saya berbual dengan Datuk Tengku Razali Hamzah, kenapa beliau kurang yakin dengan pimpinan PAS. Dia kata dengan PAS ni, dia kata dengar bolehlah, percaya tak payah. Sebab beliau juga punya pengalaman 2 kali. Pertama, zaman PAS dipimpin oleh Allahyarham Datuk Asri Haji Muda. Waktu itu PAS berada dalam Barisan Nasional yang dipimpin oleh bermula dengan Tun Razak, kemudian Tun Hussein On. Pada 1980 rasanya, PAS mengambil keputusan keluar daripada Barisan Nasional hanya kerana pertikaian jawatan Menteri Besar di Kelantan. UMNO mahukan Datuk Muhammad Nasir, sedangkan PAS mahukan Saudara Lutfi. Berlaku pertelingkahan, akhirnya sampaikan itu, kalau orang Kelantan yang masih umur dengan saya mesti ingat lagi berlakunya Mageran di Kelantan, perintah darurat. Saudara private say samalah dengan saya, dengar boleh, percaya jangan. Tak apalah saudara nak marah dengan saya. Ini saya menceritakan kebenaran. Saudara ini confirm orang PAS ni sebab dia marah sangat bila saya sebut benda begitu. Saya menceritakan kebenaran. Kerana menurut Yang Berhormat Tengku Razali, dia kata dengan PAS ni, selepas dia keluar daripada Barisan Nasional, akhirnya dia menubuhkan Angkatan Pemuda Ummah bersama Tengku Razali. Dan pada pilihan raya 1990, saudara kena tahu ini sejarah. Jangan tuduh yang bukan-bukan. Maka pimpinan PAS telah pun melakarkan senarai calon-calon yang akan bertanding dalam pilihan raya tersebut. Dan Tengku Razali dengan Angkatan Semangat 46, Pairing Kitingan di Sabah, dan PAS di Semenanjung ini, saudara. Dan setelah itu, masa itu Ustaz Pak Allahyarham Ustaz Fadil Noor yang memimpin parti PAS. Diadakan pertemuan, perbincangan hati ke hati di rumah Yang Berhormat Tengku Razali Hamzah di Langgak Golf, saudara, Rumah Putih tu. Sebab itulah Yang Berhormat Tengku Razali menyatakan, dia kata itulah biliknya, dia kata itulah biliknya kami mengadakan solat istikharah, katanya. Sembahyang, berdoa pada Allah SWT setelah kita memeterai perjanjian senarai calon-calon yang akan dipertandingkan. Tapi akhirnya, bila sampai waktu penamaan calon, semua calon-calon yang tersedia itu dirombak sehabis mungkin. Itu gambarannya, saudara. Malahan ada kawasan-kawasan di Kelantan khususnya dan di Terengganu, di mana Parti Semangat 46 meletakkan calonnya, PAS juga meletakkan calon. Jadi artinya permufakatan itu tidak dapat terlaksana. Itu yang dia tak percaya. Itu saya nak ceritakan benda begini, saudara nak marah-marahlah. Perfeksi berbeza dari pihak PAS. Terpulang, saudara, tak ada masalah pada saya. Saya menceritakan apa yang diceritakan, bahawa bagaimana akhirnya memang waktu itu pilihan raya 1990 tu PAS bersama dengan Angkatan Pemuda Ummah berjaya menewaskan, menumbangkan kerajaan UMNO Barisan Nasional di Kelantan. Di mana waktu itu dipersetujui agar bila dah menang, pimpinan PAS, tak silap saya Ustaz Nik Aziz rasanya, jadi Menteri Besar, dan timbalan Menteri Besar mestilah dipegang oleh Parti Semangat 46. Tapi tak jadi begitu. PAS juga meletakkan seorang lagi timbalan Menteri Besar dan calon daripada Semangat 46. Cuma hanya diberi jawatan timbalan Menteri Besar 2. Itu saja. Sebab itu Tengku Razali kata, saya tak nak percaya dengan dia orang lagi lah. Itu gambaran, saudara. Saya jangan marah dengan saya, ini sejarah, saudara. Dan waktu pilihan raya 1990 itu memang banyaklah dugaan yang dialami oleh Yang Berhormat Tengku Razali Hamzah. Macam-macam lah cerita. Biasalah, saudara, dalam politik ni. Taburan fitnah, hamburan caci maki dan sebagainya. Malahan waktu itu digemburkan seolah-olah Yang Berhormat Tengku Razali memusnahkan Bank Bumi Putra melalui skandal BMF di Hong Kong. Sedangkan itu bukan, kerana Bank Bumi Putra masa itu berada di bawah pentadbiran Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad waktu itu. Ini cerita benar, saudara. Jadi selepas saja musim pilihan raya tu, kerana marah sangat, maka Yang Berhormat Tengku Razali mengambil keputusan untuk membuat tindakan saman tingkat mahkamah terhadap 2 buah akhbar, iaitu satu akhbar Times newspaper di London, sama juga dengan akhbar South China Morning Post. Kedua-dua akhbar tersebut akhirnya mengakui bahawa mereka melakukan fitnah dan memohon maaf secara terbuka serta membayar wang
ganti rugi pada Yang Muhammad Tengku Razali. Saya bertanya dengan Tengku, kenapa you tak saman surat khabar di Malaysia? Kenapa saman surat khabar di London? Kenapa saman surat khabar di Hong Kong? Dia kata, akhbar-akhbar di Malaysia ni milik saya, yang saya serahkan pada UMNO, iaitu media prima macam akhbar New York Times, begitu juga utusan. Kalau saya saman, macam saya saman diri saya lah, dia kata. Itu gambarannya. Tapi keadaannya, saudara, agak menarik juga, saudara. Cerita Tengku Razali ni waktu itu, sebelum zaman Tun Razak lah, bagaimana dia mengambil alih saham-saham dalam syarikat The New York Times. Waktu itu syarikat akhbar The New York Times, sekarang ini dikenali sebagai media prima, dimiliki oleh saudara besar, saudara Inggeris yang beribu pejabat di Singapura. Bila dia nak membeli saham-saham itu, dia orang kata, you ada duit, bayarlah secara tunai. Oh, itulah dia kata, saya ingat lagi, dia kata dia bawa wang tak silap dari 450,000 tunai waktu itu. Bawa selonggok satu beg, dia kata, pergi ke bank OCBC, jumpa dengan pengurus dia, ini pengurus New York Times ni. Nah, saya serah. Di situlah berlakunya pengambil alihan New York Times, dan bila dia dapat, dia letak dua UMNO. Tengku Razali ni apa dia dapat, dia bagi serah pada UMNO. Itu gambarannya, orang tak tahu bagaimana New York Times ataupun media prima milik daripada Singapura akhirnya menjadi milik negara. Dan begitu juga Usaha Melayu. Syarikat Usaha Akhbar Usaha Melayu dibeli daripada Datuk Aziz Ishak yang beribu pejabat di Singapura, kemudian dipindahkan daripada Cecil Street di Singapura, bawa balik ke Kuala Lumpur. Itu gambaran cerita sebenar. Jadi dia kata, buat apa saya nak saman utusan? Macam mana saya nak saman Berita Harian ataupun Straits Times, surat khabar saya? Tapi saya marah ni, dia kata surat khabar dari Hong Kong, daripada London, itu dia tuntut juta-juta juga, dia kata. Kalau saya tuntut sekarang ni tak fair, dia kata. Itu kata dia. Semangat dia tinggi, saudara. Jadi berbalik dengan cerita Yang Muhammad Tengku Razali Hamzah ni, banyak orang tidak tahu. Hari ini kita tengok berdiri teguh sebuah bank, iaitu CIMB. CIMB bank itu asalnya adalah cantuman kepada Bank of Commerce dan juga Bank Bumiputra, serta satu lagi, satu bank lagi berlaku pencantuman, maka wujudnya CIMB. Asalnya Bank Bumiputra itu ditubuhkan oleh Tengku Razali mengikut kehendak dan juga arahan Tun Razak, kesan daripada Kongres Ekonomi Melayu yang mahukan supaya diwujudkan sebuah bank yang boleh membantu syarikat-syarikat Bumiputra. Itulah asasnya diwujudkan Bank Bumiputra. Akhirnya lingkup, saudara. Lingkup zaman mana? Zaman Dr. Mahathir Mohamad lah jadi Perdana Menterinya. Sebab bila Bank Bumiputra diwujudkan, ia tidak diletakkan di bawah kelolaan Menteri Kewangan. Sebaliknya, ia diletakkan di bawah kelolaan Jabatan Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri sendiri yang mengawal selia perjalanan Bank Bumiputra. Dan Bank of Commerce ni banyak orang tak tahu juga, asalnya adalah Bancang Bank. Bancang Bank ni milik saudara daripada Sarawak, dan dia keluarganya menetap di Singapura. Satu hari dia kata dia mengalami kekalahan. Kadang-kadang ni dia orang kaya ni kalah judi, nak bayar apa semua hutang dan tak mampu. Dia jumpa Tengku Razali. Dia kata, why not? Saya nak jual semua saham-saham saya, milik keluarga saya apa semua, iaitu Bank Bancang Bank pada Tengku. Dia kata tak ada masalah, dia beli. Maka beliau Tengku Razali mengambil alih Bancang Bank. Waktu itu dia berbual dengan Tun Razak. Jadi Tun Razak kata, macam mana you ni? You jaga Bank Bumiputra, waktu yang sama you jaga Bancang Bank, bank you. Ini macam mana you nak jadi letakkan fokus, you nak jaga Bank Bumiputra? Habis Tengku Razak kata, macam mana? Tak tahulah, kata Razak. Kalau begitu keadaannya, Yang Muhammad Tengku Razali Hamzah menyerahkan sepenuhnya Bank Bancang ini, ditukarkan nama kepada Bank of Commerce, diri pada UMNO, saudara. Ini pengorbanan Tengku Razali. Satu sen pun tak bayar. Semua wang dia diserah, hasil pembelian bank Bank Bancang Bank itu diserahkan pada UMNO tanpa meminta sebarang balasan. Saudara Abang Naham, malam nanti kita cakap cerita MKT ni. Jadi dalam keadaan begitu, banyak orang tak tahu Tengku Razali Hamzah ni, dia kalau dengan UMNO ni, dia banyak berkorban. Tanah dia yang ada sekarang ni terdiri begitu hebatnya. Menara UMNO, Menara Tok On,
di Jalan Tun Ismail. Itu dulu kampung Bengali yang dibeli olehnya daripada seorang keturunan Sikh. Dia beli tanah itu waktu UMNO nak mengudurkan sebuah bangunan sendiri, kerana ketika itu saudara, parti MCA sudah pun membanner bangunannya sendiri Jalan Ampang. Jadi waktu itulah dia adakan mesyuarat mau menubuhkan, mewujudkan satu bangunan UMNO sendiri. Dulu bangunan UMNO terletak di Jalan Tengku Abdul Rahman, dekat Cokit. Sekarang ni ada bank buat malap, dia tinggal 4 tingkat saja. Jadi kalau tengok MCA naik dengan bangunan begitu tinggi, malulah. Sedangkan parti dominan UMNO. Jadi adakah mesyuarat. Mesyuarat itu dipengurusikan oleh Tun Dr. Ismail, Allahyarham Tun Dr. Ismail. Jadi semua pemimpin-pemimpin UMNO yang menjaga bahagian pengurusan bermesyuarat berhubung dengan macam mana nak membangunkan bangunan UMNO. Jadi masing-masing dia fikir tak ada masalah nak bangunkan, tapi nak cari tanah di mana. Orang ni kata ambil tanah dekat Jalan Ampang lah, orang kata cari jalan tanah dekat ni dekat Kampung Baru sebagainya. Tun Dr. Ismail kata siapa saja ambil tanah kerajaan ataupun tanah rakyat, saya tangkap. Masa itu Dr. Ismail sebagai Menteri Dalam Negeri, dia kata tak sepatutnya parti politik kita ni mengambil tanah-tanah milik kerajaan. Itu cerita benar saudara. Saudara boleh jumpa Tengku Razali, boleh tengok dalam, tapi tak adalah dicatatkan. Atas bertolak teguran Tun Dr. Ismail itulah, maka Tengku Razali kata, Tun, saya ada sekeping tanah dekat jalan kawasan tak cantik lah, dia kata, sebab dia dekat berhampiran dengan Jalan Kuching dan juga Jalan Tun Dr. Ismail. Tun Dr. Ismail kata tak apalah kalau begitu, tapi setinggal saya boleh kira. Tapi kawasan tu, dia kata, kawasan yang penuh dengan banyaklah pekerja-pekerja kabaret, pekerja kelab malam. Jangan lupa saudara, arwah Yaya Sulong ada duduk situ, Daud Kilau duduk situ, artis-artis pun ramai, arwah Mak Eno duduk situ, saudara. Saudara Abdul Razak Hassan, sabar, malam nanti saya katakan. Jadi bagaimanapun disetujui, maka dibangunlah bangunan UMNO yang ada sekarang. Saya atas nama Putra World Trade Center, Gilang Gemilang, atas tanah milik Tengku Razali Hamzah yang diberi secara percuma kepada UMNO. Hanya kerana untuk menjadikan pertukaran geran itu daripada Tengku Razali kepada syarikat usaha tegas yang berhad, maka diletaklah situ harganya RM10. Itulah nilai tanah yang ada sekarang yang diberikan percuma oleh Tengku Razali Hamzah. Begitu juga Bancian Bank. Bancian Bank ini Bank of Commerce saudara, tapi kerana ditegur oleh Tun Razak, maka dengan sendirinya Tengku Razali serahkan bank sebut kepada UMNO. Hari ini selepas UMNO diharamkan, sebab itu Tengku Razali marah sangat. Sebab itu dia marah sangat apabila berlakunya UMNO diharamkan. Banyak harta-harta UMNO telah pun dipindah milikkan kepada kroni-kroni yang beliau katakan adalah kroni-kroni Dr. Mahathir. Syarikat Akbar dipindah kepada Media Prima, semua orang tahu. Kemudian Bank of Commerce jadi milik orang-orang tertentu, dimasukkan sekali dengan Bank Putra, dimatikan Bank Putra, akhirnya jadi Bank of CIMB. Begitulah seterusnya, banyak lagi saudara, Pernas Eda, syarikat. Cuma yang tak dapat nak dimilikkan ataupun dimiliki oleh kroni-kroni adalah syarikat Petronas. Itu saja. Jadi sebab itu bila saya berbual dengan beliau, dia kata sebab itulah antara puncanya dia menentang kepimpinan Dr. Mahathir, sebab dia merasakan bahawa tidak mahu adanya harta-harta UMNO ini terus berpindah tangan. Itu keadaannya. Banyak orang tak tahu cerita saudara. Secara Fazil, tapi anak muda membenci Presiden dan timbalan Presiden, mungkin akan berlaku peralihan sokongan. Secara ini tentang politik hari ini, malam nanti kita cerita. Saudara Amir Syarifuddin, bos api dalam sekam dipadam terus. Itu cerita hari ini, memang biasa saudara, berlaku pemecatan di mana-mana pun berlaku. Jangan lupa saudara, parti-parti keadilan, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga melakukan pemecatan yang begitu ramai ahli-ahlinya. Beribu juga ahlinya yang dipecat. Jadi ini bagi saya biasa, tak ada masalah. Cuma kita akan bincangkan malam nanti saudara. Saya nak cerita tentang cerita masa silam, bagaimana pengorbanan orang yang saudara mungkin benci,
saudara Aisyafah, walaupun banyak jasa Tun kerana dialah segala apa yang berlaku sekarang. Itu yang berlaku. Sebab itu kalau kita melihat bagaimana macam saya cerita sejarah awal, Tun Hussein On tidak mahu Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Dia tak, kalau boleh biar Tengku Razali memimpin sebagai Perdana Menteri. Tengku Razali kata no, dia menghormati Dr. Mahathir waktu itu. Dan dia tak menjangkakan itu yang berlakunya. Saudara Ramzul Ram yang panah hati dengan pemecatan. Ini cerita malam karang nanti, saudara. Saya lebih suka mencari apa masa lepas, masa silam. Saudara, yang pasti anda memang bukan parti UMNO. Saya minta kalau boleh anda dalam kita berbicara dalam buku muka saya ini, saudara, jangan kita berbalah dengan bahasa-bahasa yang tidak baik, saudara. Saudara Mat Chin, dia kata betul kesilapan orang UMNO sokong Tuan Mahathir buang Datuk Seri Ibrahim. Itu pernah berlaku. Akhirnya wujudnya Parti Keadilan 1998, 97, 98 lah seingat saya. Waktu itu dari kecil dari membesar. Jadi dalam keadaan sekarang ni saya mengharapkan yang paling penting kita mengenang masa silam dan jangan lupa orang yang pernah berjasa pada Parti UMNO. Saya melihat yang paling banyak berjasa adalah yang Mulia Tengku Razali Hamzah. Tapi begitulah, manusia ini bila berjasa ni kadang-kadang diketepikan begitu sahaja. Orang mudah cerita, dia mewujudkan Petronas, dia mewujudkan BUMN Putra. Matlamat BUMN Putra itu untuk membantu warga bangsa Melayu ini berniaga. Kerana dulu-dulu orang Melayu ni simpan duit bawah tilam. Macam mana nak maju, mesti ada struktur perbankan. Itulah matlamat penubuhan BUMN Putra. Tapi akhirnya BUMN Putra pun hancur lebur dan disatukan dengan Bank of Commerce. Bank of Commerce juga milik Tengku Razali Hamzah yang diserahkan kepada UMNO. Bank of Commerce jadilah daripada Bank Chiang Bank pada Bank of Commerce, saudara. Jadi itu cerita masa silam bagaimana yang Muhammad Tengku Razali memimpin Angkatan Pemuda Ummah bagaimanapun mengalami kegagalan, tak dapatlah nak memerintah negara. Kerana isu semua orang tahu, satu dunia tahu cerita bagaimana Tengku Razali pergi ke Sabah apabila Parti Pairin Kitingan memakaikan tengkolok kepada Tengku Razali, dan bila dia pakai tengkolok itu ada pula lambang macam lambang salib. Itulah jadikan isu. Jadi kadang-kadang kita menuduh macam-macam yang kita tidak usul periksa. Saudara, Saudara Mat Razif lantik Kuli sebagai penasihat ekonomi negara. Sebagaimana yang saya dipahamkan, saudara, yang Mulia Tengku Razali kabarnya sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi ke Brunei, ada orang nampak kelibat yang Mulia Tengku Razali di pejabat Perdana Menteri. Saya yakin tentulah ada perbincangan beliau dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi mungkinlah dia bukan tak sangat nak jadi dalam kabinet. Dia mahu melihat perkembangan tanah air, warga bangsa ini maju, itu saja. Saudara, dunia Megatron ni tunggu kami. Saudara, saya tak mau bercakap soal politik ni ini siang ini. Saya nak cerita mengimbau masa silam. Betul, saudara, anak-anak, sebabnya kesilapan kita selalunya kita mudah lupa pada jasa-jasa orang yang terdahulu. Kita lupa pada jasa Tengku Brahman, kita lupa pada jasa Tun Razak, kita lupa pada jasa Tengku Razali Hamzah. Dan ini adalah seangkatan. Mereka berusaha untuk membangunkan warga bangsanya selepas kita mencapai kemerdekaan. Malahan saya juga sedih kerana orang di sekitar Kota Raya Kuala Lumpur, daripada Kajang bawalah sampai ke Kelang, daripada Rawang bawalah sampai ke Kota Raya Kuala Lumpur. Mana tanah-tanah milik Melayu yang tidak dianugerahkan oleh almarhum Datuk Harun Idris. Tapi akhirnya beliau disepikan di belakang tabir besi di penjara Pudu. Itu sebab itu saya dah mencatatkan dari penjara bagaimana Datuk Harun Idris orang yang berjuang untuk bangsanya. Saya perlu mengingatkan sekali lagi, menyatakan pada anda bahawa selepas saja Tun Razak jadi Perdana Menteri,
beliau cuba untuk merubah pola-pola ekonomi negara. Sistem ekonomi yang dibawa oleh Tun Razak adalah sistem ala sosialis ataupun sosialisme ekonomi sosialis, di mana untuk merakyatkan, supaya rakyat dapat merasai kesuburan, kemakmuran negara. Itu matlamat Tun Razak, supaya warga bangsa kita boleh berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa lain. Dan dia membangunkan masyarakat luar bandar. Wujudlah Felda, wujudlah Felkra, wujud macam-macam lah saudara. Dan di Kota Raya, tugas itu diberikan ke bahu Datuk Harun Idris. Kerana Datuk Harun Idris adalah Menteri Besar Selangor dan juga selaku Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Jadi di bahu Datuk Harun lah terpikul amanah untuk memastikan hartanah. Kerana dulu Selangor ni, wilayah persekutuan ini duduk di dalam negeri Selangor. Dan kebetulan Datuk Harun sebagai Menteri Besar Selangor. Jadi matlamatnya, tugasnya adalah untuk memastikan warga bangsa kita yang berhijrah daripada desa ke kawasan daripada kampung ke kota raya, tak ada rumah, tak ada tanah, jadi pacaklah. Bermula dengan setinggan. Wujud setinggan banyak, bersepah-sepah setinggan waktu itu saudara. Selepas diberikan hak tanah, hak kependudukan, kemudian Datuk Harun menubuhkan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor, PKNS, untuk memajukan rumah. Di sinilah cara orang pemimpin dahulu memajukan warga bangsanya dengan ikhlas. Tapi akhirnya bila Datuk Harun sepi di belakang tabir, jadi tak ada pun ramai yang mengenangnya. Malahan sebagaimana kalau saya cakapkan dulu, jaminan beliau di mahkamah pun dibayar oleh sahabat dia, warga bangsa keturunan Cina, bukan orang Melayu pun. Datuk Harun memberi kekayaan kepada Tun Dain Zainuddin, tanah di tanah Maluri, dapat banner beratus-ratus juta keuntungan. Tetapi bila dia dituduh di mahkamah, nak bagi jaminan pun tak sanggup. Itu keadaannya saudara. Armada Jebat Tun Mahathir punca pergolakan dalam UMNO. Contohilah PM lain bersara, tak ganggu Perdana Menteri lain buat kerja. Saya rasa begitulah keadaannya saudara. Sebab itu Tengku Razak dia tak nak ganggu orang. Saya yakin waktu dia bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tentulah beliau menyarankan supaya ekonomi bagaimana nak dimajukan warga bangsa kita saudara. Saya tak mahu bercakap soal politik ini sekarang. Kita bercakap soal politik jam 9.30 malam nanti saudara. Waktu ini kita bercara masa silam. Paling tidak sekali saudara, ingatlah nenek moyang kaya raya tergadai seluruh harta benda. Akibat sengketa sesamalah kita, cinta lenyap ditelan zaman saudara. Alamak, dalam SD dah kena gantung. Semoga semua UMNO tu. Jadi malam nantilah saudara Adam Haris, saudara KL Yong, saya menceritakan sejarah silam, apa yang berlaku. Besok kita sambung lagi, kita jumpa lagi saudara. Sebab itu selamat minum petang. Apa yang saya ceritakan tadi, jadikanlah tauladan, jadikanlah sempadan, dan paling penting, warga bangsa kita mesti dan tahu mengenang jasa orang. Jangan dibiarkan begitu saja apa yang berlaku pada Datuk Harun, apa berlaku pada Tengku Razak Hamzah, apa yang dialami oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, 12 tahun terkurung di jeruji besi, apa berlaku pada Datuk Seri Najib. Dan semua ini selalu jadi pengajaran kepada kita untuk melihat bahawa mereka yang berjasa itu perlulah dikenang. Kita bukanlah warga bangsa yang tak mengenang budi saudara. Ada ubi, ada batas, ada budi. Kalau boleh, balaslah saudara. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.